Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Pada kali ini, saya akan menerangkan kaitan dengan keanjalan permintaan yang kedua, iaitu keanjalan permintaan silang. Okey, kita akan teruskan. Jadi, yang pertama kita akan lihat dari segi definisi, yang kedua formula dan yang ketiga adalah segi tujuan. Okey, yang pertama, definisi. Keanjalan permintaan silang mengukur darjah tindak balas perubahan kuantiti diminta suatu barang, iaitu barang X, kesan daripada perubahan harga barang lain, iaitu barang Y. Jadi kat sini terdapat dua barang, iaitu barang X dan juga barang Y. Okay, formula. Terdapat tiga formula. Yang pertama, peratus perubahan kuantiti diminta X, iaitu barang X, bahagi dengan peratus perubahan harga Y, barang Y. Jadi, sesuai formula ini sekiranya soalan bagi dalam bentuk peratus. Jadi berbeza dengan keanjalan permintaan harga, peratus perubahan kuantiti X bahagi dengan peratus perubahan harga X. Itu adalah keanjalan permintaan harga. Jadi kalau keanjalan permintaan silang, satu barang X dan satu lagi barang Y. Kita dua barang, melibatkan dua barang. Okay, formula yang kedua, kita kembangkan daripada yang pertama. Q dx 1 tolak Q dx 0 bahagi dengan Q dx 0 darab 100 bahagi dengan harga atau PY1 tolak PY0 bahagi dengan PY0 darab dengan 100. Di mana 1 merujuk pada yang baru dan 0 merujuk kepada yang asal. Okay, maksudnya kuantiti baru dan juga kuantiti asal ataupun harga baru dan juga harga asal. Okay, pelajar selalu tanya macam mana nak tahu yang mana baru mana asal. Jadi kita lihat kepada perkataan daripada ataupun kepada. Contoh apabila harga meningkat daripada RM2 kepada RM3. Jadi RM2 adalah yang asal dan RM3 adalah yang baru. Okay, dan formula yang ketiga, kita ringkaskan daripada yang kedua, Q dx 1 tolak Q dx 0 bahagi dengan Q dx 0 darab dengan PY0 bahagi dengan PY1 tolak PY0. Jadi ada tiga formula. Jadi formula ketiga kita guna lebih mudah sekiranya kita guna yang ketiga apabila diberi dua harga dan dua kuantiti. Okey, dan yang kedua tu sekiranya diberi gabungan peratus dan juga harga ataupun kuantiti yang diberi. Okey, jadi yang mana satu kita nak pakai bergantung pada soalan yang diberi. Okey, dan tujuan kita mengira keanjalan permintaan silang adalah untuk mengetahui hubungan dua barang. Nak tahu hubungan dua barang. Jadi macam mana kita nak tahu hubungan? Berdasarkan nilai yang kita kira, maka sekiranya kita dapat nilainya positif, maka dua barang tersebut merupakan barang pengganti. Dan sekiranya nilainya negatif, maka kedua barang tersebut merupakan barang penggenap. Dan jika nilainya sifar atau kosong, maka kedua barang tersebut tiada kaitan ataupun tiada hubungan. Okey, jadi inilah berkaitan dengan definisi, formula dan tujuan. Jadi kita teruskan dengan kita tengok berdasarkan contoh soalan. Jadual menunjukkan harga barang X, kuantiti minta barang X, kuantiti minta barang Y, kuantiti minta barang Z dan kuantiti minta barang W. Jadi ada tiga kuantiti, itu barang diberi empat kuantiti, iaitu barang X, barang Y, barang Z dan barang W, di mana harganya satu saja, iaitu barang X. Okey, jadi berdasarkan jadual kita nampak harga adalah harga barang X dan kuantiti ada empat, iaitu barang X, barang Y, barang Z dan barang W. Okey, jadi berdasarkan jadual di atas, apabila harga barang X meningkat daripada RM10 kepada RM15, itu nilai keanjalan permintaan silang antara satu barang X dan barang Y. Okey. Jadi barang X dengan barang Y, kita kena pastikan yang mana kita nak ambil harga, yang mana kita nak ambil kuantiti. Jadi kita tengok balik jadual. Okey, dalam jadual hanya ada harga barang X. Maka barang X kita ambil harga dan kuantiti kita akan ambil barang Y. Okey, jadi untuk barang X kita ambil harga,
dan kuantiti kita akan ambil barang Y. Okay, di mana dalam soalan diberi harga barang X meningkat daripada RM10 ke RM15, maka RM10 adalah harga yang asal dan RM15 adalah harga yang baru. Okay, itu adalah kuantiti barang Y. Jadi kita akan guna formula kerana ada dua harga, dua kuantiti, maka kita guna yang ketiga. Q dy1 tolak Q dy0 bahagi dengan Q dy0 darab dengan Px0 bahagi dengan Px1 tolak Px0. Jadi kuantiti kita ambil Y dan harga kita ambil X. Okay, di mana harga asal barang X adalah 10, baru adalah 15. Kuantiti barang Y asal 50 dan kuantiti barang Y yang baru adalah 80. Jadi kita masukkan dalam formula. 80 tolak 50 bahagi dengan 50. Darab dengan 10 bahagi dengan 15 tolak 10. Okey, 30 bahagi dengan 50 darab dengan 10 bahagi dengan 5. 0.6 darab dengan 2. Maka kita dapat 1.2. Okey, 1.2. Jadi apakah dimaksudkan dengan 1.2? Okey, sebelum tu bagi nilai keanjalan permintaan silang juga dia tak ada unit. Tak ada unit sama ada RM ataupun peratus. Kita biarkan dia 1.2 saja. Okey, yang dimaksudkan dengan 1.2 adalah apabila harga barang X meningkat 1%, maka kuantiti permintaan barang Y akan meningkat sebanyak 1.2%. Okey, jadi macam mana kita tahu harga M meningkat? Dalam soalan nak ada beritahu harga barang M meningkat daripada 10 kepada 15. Maksudnya harga barang X meningkat 1%. Okey, kenapa 1%? Sebab biasa kita bahagikan dengan kenapa harga yang 1%? Kerana kita bahagi dengan harga lah. Ikut formula nombor 1, peratus perubahan kuantiti bagi peratus perubahan harga. Apabila kita bahagi dengan harga, maka harga yang 1%. Okey. Kemudian apabila kita tahu harga adalah harga meningkat 1%, maka kuantiti permintaan barang Y akan meningkat 1.2%. Kenapa kuantiti permintaan Y meningkat 1.2%? Kerana nilai dia positif. Positif maksudnya dua-dua akan naik. Kalau harga naik, maka kuantiti juga akan naik lah. Selain daripada kita tengok dalam jadual memang nampak dah. Okay? Barang X daripada 50 jadi 80. So kuantiti dia meningkat. Okay, kalau tak ada jadual, maka kita kena tengok positif maksudnya dua-dua naik atau dua-dua turun. Jadi apabila harga meningkat, maka kuantiti akan meningkat. Okey, jadi hubungan antara barang X dan barang Y adalah barang pengganti. Macam mana kita tahu? Kerana nilai keajalannya adalah 1.2 iaitu positif. Okey, di mana positif seperti mana dimaklumkan tadi, apabila harga X naik, maka kuantiti Y akan turut naik. Okey, ini adalah yang kita nak jawapan lah. Okey, dan sebaliknya lah, sekiranya ada soalan lain yang sebut juga positif, kalau harga turun, maka kuantiti akan turun. Okey, jadi dalam kes soalan ni, ini yang kita nak lah, harga X meningkat, maka kuantiti Y meningkat. Positif, dua-dua naik. Okey, teruskan dengan yang kedua. Hitung nilai keajalan permintaan silang antara barang X dengan barang Z. Okey, sekarang ni barang X dengan barang Z pula. Jadi harga masih lagi kekal barang X dan kuantiti kita ambil barang Z. Okey, jadi sama juga kita masukkan dalam formula Q dz1 tolak Q dz0 bahagi dengan Q dz0 darab dengan Px0 bahagi dengan Px1 tolak Px0. Jadi formula kita ikut soalan. Okay? Jadi kita tukar Q dz kerana barang Z. Okay? Jadi kita masukkan dalam formula harga asal X10 dan harga baru adalah 15. Kuantiti Z asal 20, yang baru adalah 10. Kita masukkan dalam formula 10 tolak 20 bahagi dengan 20. Darab dengan 10 bahagi dengan 15 tolak 10. Okey. Jadi negatif 10 bahagi dengan 20. Darab dengan 10 bahagi dengan 5. Okey, negatif 0.5 darab dengan 2. Dapat negatif 1. Okey, negatif 1. Jadi jawapannya negatif. Tiada unit. So, apa dimaksudkan dengan negatif 1? Apabila harga barang X meningkat 1%, maka kuantiti permintaan barang Z akan menurun sebanyak 1%. Okey, disebabkan dia negatif, maka apabila harga barang X meningkat 1%, kuantiti permintaan X
akan menurun. Satu naik, satu turun. Menurun sebanyak 1%. Sebab dia negatif. Jadi hubungan antara barang X dan barang Z adalah barang penggenap kerana nilai keajalannya adalah negatif. Itu negatif 1. Itu negatif. Okey, jadi berdasarkan sini kita dapati apabila harga X naik, maka kuantiti Z akan turun. Okey, ini berdasarkan soalan lah. Dan sebaliknya lah, kalau kita jawab soalan lain, harga X akan turun, maka kuantiti Z akan naik. Itu kalau negatif. Okey. Jadi kalau soalan ni, ini yang kita nak. Harga X meningkat, kuantiti Z akan turun. Negatif. Okey, seterusnya. Yang ketiga, soalan yang ketiga. Hitung nilai keajalan permintaan silang antara barang X dengan barang W. Okey, sekarang ni harga barang X dengan barang W pula. Okey. Masih lagi harga barang X. Kuantiti kita akan ambil barang W. Okey, jadi formula kita tukarlah kepada Q dW1 tolak Q dW0 bahagi dengan Q dW0 darab dengan PX0 bahagi dengan PX1 tolak PX0. Jadi harga X asal adalah 10, yang baru adalah 15. Kuantiti barang W yang asal 20, yang baru juga adalah 20. Jadi kita masukkan dalam formula 20 tolak 20 bahagi dengan 20 darab dengan 10 bahagi dengan 15 tolak 10. Maka dapat 0 darab 0 bahagi dengan 20 darab dengan 10 bahagi dengan 5. 0 darab dengan 2. Jadi kita dapat 0. Jawapannya adalah 0. Jadi apabila harga barang X meningkat 1%, maka kuantiti permintaan W tidak berubah. Okey, bukannya kuantiti permintaan W kosong. Macam sebab kita akan terbiasa dengan tengok jawapan kosong, kita kata kuantiti permintaan W kosong. Kuantiti permintaan W, barang W adalah tidak berubah. Okey. Jadi hubungan antara barang X dan W adalah tiada hubungan ataupun tiada kaitan. Sebab nilai dia adalah kosong. Okey, jadi ini adalah penerangan berkaitan dengan keajalan permintaan silang dari segi definisi, formula dan juga tujuan. Kemudian kita dah tengok 3 contoh pengiraan macam mana kita boleh dapat barang penggenap, pengganti ataupun barang yang tiada kaitan. Okey, jadi berbeza sikit dengan keajalan permintaan harga. Nilai bagi keajalan permintaan harga dia mesti ada negatif lah. Tapi negatif, positif dalam keajalan silang dia menunjukkan sama ada barang pengganti ataupun barang penggenap. Pada kosong barang yang tiada hubungan atau tiada kaitan. Jadi setakat itu saja. Sekian, terima kasih.